Antara paparan menarik hari ini, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia perlu main peranan fahamkan agenda Malaysia Madani. Beri peluang kedua taikun, tokoh politik bawa pulang harta. Marak akan takrifkan semula kategori B40, M40, T20. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia perlu terus memainkan peranan sebagai jurucakap di peringkat lapangan, khususnya dalam memberikan kefahaman berkaitan agenda membangun Malaysia Madani melalui program yang menarik dan interaktif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naib Mokhtar berkata, dalam suasana masyarakat majmuk, Yadim perlu melipat gandakan usaha untuk menyebarkan nilai-nilai rahmah dan kasih sayang dalam masyarakat. Katanya aktiviti serta program kemasyarakatan bersama komuniti merentasi budaya dan agama perlu diteruskan untuk memupuk kerukunan. Bibit-bibit perpecahan dan penggeseran dalam masyarakat perlu ditangani dengan penuh hikmah. Muhammad Naim berkata yayasan dakwah itu juga perlu menjadi tonggak kepada JPM Hal Ehwal Agama, khususnya untuk menggerakkan badan bukan kerajaan Islam agar terus ke hadapan seiring dengan dasar yang dilaksanakan kerajaan. Katanya selain itu, Yadim perlu tampil sebagai sebuah universiti yang mengeluarkan pendakwah muda berilmu, berakhlak mulia serta bersemangat wajar untuk membangunkan negara berteraskan nilai-nilai madani. Muhammad Naim berkata, sejak penubuhannya 50 tahun lepas, Yadim berada di lapangan menjadi payung dan penggerak kepada usaha dakwah serta menjalankan kerja-kerja penyelarasan badan dakwah NGO Islam di Malaysia. Katanya pelaksanaan program berimpak tinggi dengan pendekatan yang strategik nyata telah melonjakkan peranan Yadim di peringkat nasional dan antarabangsa. Aspek pendidikan, sosial dan kebajikan, ziarah dakwah termasuk di pedalaman sentiasa diberikan perhatian oleh barisan pengurusan dan penggerak Yadim. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mencadangkan kerajaan memberi peluang kedua kepada taikun atau tokoh politik kaya untuk membawa pulang dana kekayaan mereka di luar negara. Suhaili berkata tawaran pengampunan sementara untuk golongan itu bagi menyuntik dana bernilai berbilion ringgit ke dalam ekonomi domestik adalah langkah terbaik ketika negara berdepan masalah ekonomi dan kejatuhan nilai ringgit. Tanpa menamakan mana-mana individu, Suhaili berkata beliau percaya terhadap lebih 20 orang taikun dan tokoh politik menyimpan dana kekayaan di luar negara dengan anggaran nilai terkumpul mungkin melebihi 1 trilion ringgit. Katanya sebagai contoh, pemberian pengampunan sementara selama 6 bulan serta pelepasan cukai sepanjang tempoh dana kekayaan disimpan di luar negara kembali dibawa pulang adalah penyelesaian yang bagus. Katanya secara langsung, tawaran sebegini akan membantu mengukuhkan ekonomi negara selain dilihat sebagai langkah perundingan menang-menang di antara kerajaan dan golongan taikun berkenaan. Kaedah penyelesaian ini juga saya kira lebih baik dan bermanfaat daripada ekonomi negara berbanding mengambil tindakan undang-undang secara by the book. Sekurang-kurangnya ia mengurangkan persepsi kerajaan sedang melaksanakan politik balas dendam. Dalam menyelesaikan isu kegagalan pengisytiharan harta oleh rakyat kita, kalau kerajaan hendak duit balik, takkan mereka hendak menyusahkan proses berkenaan. Suhaili mengulas tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang menyiasat beberapa taikun dan tokoh politik termasuk bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan anak lelaki bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Mirzad. Pada Selasa, isteri Daim, Naimah Khalid mengaku tidak bersalah atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset. Beliau didakwa gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan 12 harta, termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, termasuk 2 kenderaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki juga berkata, SPRM sudah mendapat kebenaran Jabatan Program Negara mendakwa Daim di mahkamah pada minggu lalu. Pada minggu lalu, SPRM mengesahkan agensi itu memanggil Mirzad ke ibu pejabatnya di Putrajaya untuk menyampaikan satu perintah notis pengisytiharan aset. SPRM berkata perintah itu adalah tindakan lanjut daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaannya yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan. Peningkatan kos hidup dan perbezaan kehidupan antara kawasan bandar dan luar bandar mewajarkan langkah untuk mentakrifkan semula pengkategorian D40, M40 dan T20. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Ashraf Wajid Jusuki berkata, takrifan baru terhadap kumpulan itu akan dimulakan di MARA terlebih dahulu bagi memastikan masyarakat mendapat pembelaan yang adil. Katanya realitinya dengan kenaikan kos sara hidup yang semakin meningkat dan perbezaan hambatan dan cabaran kehidupan di bandar dan luar bandar memerlukan satu kaedah yang lebih holistik, adil dan saksama dengan mengambil kira pendapatan boleh guna basis keluarga. Sebagai contoh, satu keluarga yang berpendapatan RM5,000 dengan tanggungan 5 orang anak menjaga ibu yang sakit dan tinggal di bandar walaupun dianggap kategori M40, tetapi hakikatnya bila dikira pendapatan boleh guna bersih adalah seperti B40. Takrifan B40, M40 dan T20 kini tidak memadai dengan melihat pendapatan isi rumah sahaja tetapi perlu mengambil kira pelbagai aspek. Katanya definisi B40, M40 dan T20 perlu ditakrifkan semula, tidak wajar hanya dilihat aspek pendapatan isi rumah sahaja. Perlu ambil kira tanggungan seperti anak-anak, orang tua dan faktor bandar luar bandar, baru akan mulakan takrifan semula. Ketika ini kerajaan mentakrifkan B40 sebagai isi rumah dengan pendapatan bulanan bawah RM4,850.
Golongan pertengahan atau M40 pula untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM4,851 hingga RM10,970. Golongan T20 yang merupakan golongan berpendapatan tinggi pula dengan pendapatan bulanan RM10,971 ke atas. Terdahulu, isu pendapatan isi rumah berbangkit apabila Aisyah menegur ibu bapa yang memasukkan pendapatan dengan mendakwa mereka dalam kategori B40 agar anak mereka mempunyai lebih peluang untuk diterima sebagai pelajar maktab rendah Sains Mara. Ini kerana Dasar Mara menetapkan 60% pelajar MRSM adalah daripada golongan itu, manakala selebihnya adalah calon yang lulus ujian kecenderungan kemasukan MRSM atau UKKM daripada kumpulan M40 dan T20. Ada pula kalangan ibu bapa yang berpendapatan tinggi berkata mereka hingga hantar anak ke MRSM untuk mengajar mereka tentang kesukaran hidup. Namun Presiden Anak Sains Mara Malaysia, Muhammad Farid Yusof kurang senang dengan sebab yang diberikan itu dan mencadangkan pelajar daripada golongan itu membayar yuran untuk belajar di institusi tersebut. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.